Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi itu suka tanya. Nabi suka tanya untuk dapatkan jawapan, respon daripada sahabat. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu, tapi Nabi tak test para sahabat ini. Satu hari Nabi kata, wahai sahabat, dunia ini apa yang kamu? Kamu hidup dalam dunia, kamu tinggal dalam dunia, apa sebenarnya yang kamu suka dengan dunia ini? Sebab ada orang yang benci dengan dunia, ada orang yang tak suka dengan dunia. Wamal ayatul dunya yang ada buruk, wamal ayatul dunya yang na'ibu walahun. Ulama-ulama membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan dunia ini. Adakah dunia ini ialah dunia kita sekarang? Adakah dunia ini yang dimaksudkan ialah perkara-perkara maksiat? Sebab itu ulama-ulama mengatakan bahawa dunia yang dibenci oleh Allah ialah dunia yang dimaksudkan apabila berbuat kejahatan. Orang yang berbuat maksiat itu dipanggil dunia. Orang yang membuat dosa, orang yang membuat benda tak elok, inilah dipanggil dunia yang dibenci. Tetapi kita sekarang berada dalam dunia. Kita sekarang berada dalam dunia, tetapi dunia beribadat. Dunia ini disukai. Sebab itu bukan semua dunia itu jahat. Bukan semua dunia itu salah. Sebab ada orang yang tak mau dunia. Televisyen tak nak campak di dalam lombong. Ada orang yang nak campak televisyen dia, nak campak peti ais. Dia kata, ustaz, ini semua dunia ustaz. Saya kata, kalau abang nak campak TV tu, bagilah dekat saya. Sebab saya boleh tengok ceramah agama dalam televisyen. Tak menjadi kesalahan tuan-tuan tengok televisyen. Tak menjadi kesalahan tuan-tuan adanya dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Alladzi ja'ala lakumul arda jami'an. Dijadikan keseluruhan dunia ini untuk kamu. Kadang kalau kita langsung tidak boleh bermewah, kalau langsung kita tidak boleh berkenderaan, berrumah, kaya, bukankah Allah kata dijadikan seluruh dunia ini untuk kegunaan kamu? Jadi sebab ada orang yang menolak dunia. Dia tengok saya pakai baju pakai macam ni pun dunia. Habis tu saya tak berbaju. Datang dengan ceramah tak payah pakai baju. Kan pelik tuan-tuan. Kita pakai handphone tak pakai. Samsung dia kata dunia, Nokia pun dia kata dunia. Ini dunia semua ini. Kalau Samsung tak boleh pakai, takkan nak pakai Samsung. Ada masalah pada kita. Gunakan dunia untuk mencari akhirat. Sebab itu dunia, ulama-ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dunia yang dibenci, mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu daya itu apa? Benda-benda maksiat yang kita buat memang nampak hebat. Saya nampak hebat sebab saya menang pertandingan Ratu Cantik. Hebat, satu dunia mengkalungkan satu kalungan di atas kepala saya. Kameraman, Masya Allah, satu dunia membuat publicity. Surat khabar buka harapan. Maka syarikat-syarikat banyak datang ambil saya jadi duta, jadi model. Hebat saya. Itulah dunia. Dunia yang tak betul, dunia yang salah. Kamu mendedahkan aurat kamu. Itu maksud dunia. Saya perompak yang besar. Habis bank saya rompak. Saya adalah perompak yang paling hebat. Semua orang takut pada saya. Itulah dunia yang dibenci kerana mencuri merompak. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Tetapi dunia yang kalau tuan-tuan buat elok-elok, tuan-tuan jadi orang yang hebat-hebat. Dunia ini kan Nabi kata mazra'atul akhirah, tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Di sini adalah tempat untuk berbuat baik, ihsan, ikhlas ini. Dan inilah yang akan kita sebut pada kali ini. Baik tuan-tuan, Nabi tanya, apakah yang kamu suka tentang dunia ini? Abu Bakar, apa yang kamu suka? Kata Rasulullah pada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, aku suka 3 perkara ya Rasulullah. Pertama, aku suka melihat wajahmu ya Rasulullah. Yang kedua, aku suka berada di dalam majlismu ya Rasulullah. Yang ketiga, aku suka mengorbankan hartaku untukmu ya Rasulullah. Ini dunia bagi Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, apa kegemaran Abu Bakar Siddiq? Kegemarannya ialah, sukanya pada dunia ialah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi yang duduk di Yaman. Ketika itu Nabi duduk di Madinah, dia duduk di Yaman. Dia Islam, tapi ibunya sakit, ibunya tua, ibunya lumpuh. Tak sehat ibunya. Anak ni, anak muda yang teringin nak jumpa Rasulullah. Tiap-tiap hari orang balik ke Yaman, bagi tahu Rasulullah macam ni, Rasulullah cakap macam ni. Dia anak muda yang teringin nak tengok Rasulullah, nak pergi rumah Rasulullah, nak tengok suara Rasulullah, wajah Rasulullah. Tapi mak dia sakit. Dia dukung mak dia ke mana-mana pun, tuan-tuan. Dia bawa mak dia ke mana-mana pun, dia tak sanggup tinggalkan ibunya. Satu hari kecintaan dia pada Rasulullah dah tak boleh ditahan. Dia cakap pada ibunya, wahai ibuku, bolehkah izinkan saya nak pergi jumpa Rasulullah? Serindu pada Rasulullah, nak tengok muka dia. Kata mak dia, pergilah. Tapi ingat, selepas kamu jumpa Rasulullah, balik semula ke Yaman, siapa nak jaga mak? Mak dah tak larat, mak dah tak sihat, mak lumpuh. Bila mak dia bagi keizinan, tuan-tuan, berseri wajah dia. Maka dia berpesan pada jiran-jiran dia, tolong tengokkan mak dia. Dia nak ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, dia pergi ke masjid, dia cari rumah Rasulullah. Tiba-tiba orang bagi tahu Rasulullah tidak ada. Rasulullah pergi berperang. Menangis, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan. Maka dia pun berpusing nak tengok rumah. Akhirnya dia duduk dalam masjid menangis dia sebab tak jumpa Rasulullah. Dia teringat kepada mak dia. Mak dia tidak ada siapa yang bela. Dia pun patah balik ke Yaman, jumpa mak dia balik dalam keadaan menangis sebab tak jumpa Rasulullah. Bila Rasulullah balik daripada pulang, isteri Rasulullah, Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, ada seorang anak muda datang sini nak jumpa kau ya Rasulullah, tapi tak jumpa, menangis, dia sedih dia. Kata Rasulullah, wahai Umar Al-Khattab, wahai Ali bin Abi Talib, kalau kamu nak tahu ahli syurga, itulah dia. Dia ada satu tanda di tapak tangan dia. Kalau kamu jumpa dengan dia, itulah pemuda inilah yang menjadi ahli syurga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab cinta kepada Nabi SAW. Nak tengok aja wajah Nabi SAW. Kita ni, tuan-tuan, kerinduan. Nak tengok wajah Nabi tak dapat. Nabi dah wafat. Nak jumpa Rasulullah, nak peluk Rasulullah, dah tak dapat. Sebab tu kita buat majlis Maulidur Rasul. Tak nampak Nabi pun tak apalah, tak dengar suara Nabi pun tak apalah. Kita dengar cerita tentang Nabi, kita dengar berita tentang Rasulullah, hadis tentang Rasulullah pun memadailah meluapkan kita punya rindu pada Nabi SAW. Tapi kita yakin kalau kita orang baik, kita akan jadi jiran Rasulullah dalam syurga. Jadi kita kaget, tuan-tuan. Abu Bakar dia kata, aku suka tengok wajahmu ya Rasulullah. Jadi kita cuba tengok, tuan-tuan, amalan kita. Tengok apakah ciri-ciri Rasulullah yang boleh kita tiru. Kalau Abu Bakar suka tengok wajah Rasulullah, apa ciri Rasulullah yang kita kena tiru? Rambut Nabi bagaimana? Pakaian Rasulullah bagaimana? Sifat Rasulullah bagaimana? Air muka Rasulullah macam mana? Cuba kita jadikan Rasulullah itu ikutan kita. Tuan-tuan cuba baca hadis-hadis tentang Rasulullah. Rasulullah kalau dia berjalan, seolah-olah dia berjalan menuruni bukit. Jalannya laju seolah-olah berjalan menuruni bukit. Yang kedua, Rasulullah sentiasa bermanis muka. Rasulullah sentiasa tersenyum. Sehingga sahabat-sahabat Nabi kata, aku tak pernah tengok orang yang paling banyak senyum melainkan Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini kita kata sayang pada Rasulullah, tapi senyum mana? Dengan anak tak nak senyum, dengan isteri tak nak senyum. Subhanallah. Isteri senyum pada kita, kita tanya balik, apa senyum? Ada hutang. Senyum tabassum bukan an wajhi akhika laka sadaqah. Senyum, tuan-tuan. Wajah Rasulullah itu bila orang tengok wajah dia, hilang perasaan susah hati, hilang perasaan benci. Bila tengok wajah Rasulullah, menggembirakan orang. Tasurrun nazirin. Bila tengok itu menggembirakan orang. Sebab itu Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, dia kata kegemaran aku nombor satu ialah melihat wajahmu ya Rasulullah. Yang kedua, berada dalam majlismu ya Rasulullah.
Kita sekarang Rasulullah dah tak ada lah. Nabi Muhammad tak baca khutbah, Nabi Muhammad tak bagi syarah, Nabi tak wafat. Tapi kita berada dalam majlis yang menyambung majlis-majlis Nabi. Inilah salah satunya tuan-tuan, majlis-majlis Nabi Muhammad. Majlis apa? Majlis ilmu. Kalau kita hari ini tak suka pada majlis ilmu, saya tak tahu tuan-tuan. Hari ini kita tengok orang suka pada majlis ilmu mengalahkan orang tengok bola sepak. Tengok bola pun tak penuh stadium tu. Tapi ceramah agama hari ni, subhanallah, kita buat kat stadium. Tak bolehlah buat di surau. Di Malaysia banyak surau, tempat tuan-tuan tak ada surau masjid semua. Di Malaysia tak boleh dah. Kalau nak buat ceramah perdana, tak boleh buat di surau, kena buat di bandar. Baru ni saya buat di Batu Pahat, subhanallah, Masya Allah. Sebab tutup jalan. Zaman orang minat kepada majlis agama, majlis ilmu ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat pahala ini. Kalau kita tak duduk di majlis ilmu di zaman Rasulullah, tapi kita duduk dalam majlis ilmu, halaqah, daurah ilmu. Dan saya cukup kagum dengan tuan-tuan. Semalam kita di stadium, semalam kita di Masjid Habib Noh, hari ini kita di sini pula. Sentiasa berada dalam lingkungan agama, lingkungan majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan tahu tak, nama tuan-tuan sekarang dicapit, nama tuan-tuan dibawa oleh malaikat ke langit sebagai orang pencinta ilmu. Nama tuan-tuan disebut di malaikat sekarang di langit. Mereka mendoakan pada kita, minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah naikkan darjat kita, minta Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, kegemaran Abu Bakar apa dia? Sanggup mengorbankan hartanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kegemaran nombor tiga. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq di antara sahabat Nabi yang kaya. Tuan-tuan jangan cakap sahabat-sahabat Nabi ini miskin berapa kedana saja. Utsman ibnu Affan orang kaya, Abu Bakar Siddiq orang kaya, Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Mereka ini adalah orang-orang kaya belaka. Dan sekali bersedekah bukan macam kita, $5 itu pun koyak. Cepat tu keluar $5. Bila buka, subhanallah, dah koyak duit dia. Cuba tuan-tuan tengok dalam tabung-tabung masjid, berapa banyak yang masukkan duit dalam tabung, duit yang dah tak laku di kedai. Saya tak pasti di Singapura, tapi di Malaysia yang banyak saya jumpa tuan-tuan, gambar agung pakai spray hitam. Dia tu conteng ni gambar agung tu, masuknya dalam. Kadang-kadang duit yang dah dipotong dua, dibubuhnya dalam plastik, letak di situ. Bukankah Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Allah tidak menerima pemberian kamu sehinggalah kamu memberikan pemberian yang paling kamu sayang. Sebab itu Abu Bakar menghadiahkan, mensedekahkan, mengorbankan seluruh hartanya pada jalan Allah. Sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk isteri dan anakmu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Subhanallah, tuan-tuan. Bayangkan, kita hari ini nak sampai tahap Abu Bakar rasa dah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh isi bumi, berat lagi iman Abu Bakar. Memang berat sungguh, tuan-tuan. Bayangkan harta seluruhnya dibagi pada jalan Allah Ta'ala. Sebab itu datang bapa dia. Bapa Abu Bakar ni tuan-tuan buta. Abi Quhafah nama dia. Dia buta. Dia pada awalnya tidak Islam. Dia hanya Islam selepas Nabi balik ke Mekah, baru dia Islam. Bila dia tahu Nabi Muhammad ini, bila dia tahu Abu Bakar bersedekah seluruh hartanya, Abi Quhafah dia datang ke rumah Abu Bakar. Dia cari Abu Bakar, dia nak confirmkan, betulkah Abu Bakar sedekahkan seluruh harta? Apa anak Abu Bakar buat? Anak dia bernama Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah binti Abu Bakar, isteri Rasulullah. Asma ni tuan-tuan, dia ambil batu-batu di jalan, dia ambil batu, dia letakkan di tempat emas, tempat simpanan emas Abu Bakar, batu. Kemudian ditutup dengan kain. Datang bapa Sayyidina Abu Bakar, wahai cucuku,
Aku dengar bapa kamu memberikan seluruh hartanya pada Muhammad. Apa betulnya aku dengar? Marah atuk dia. Jawab Asma, tak adalah Tok Wan, ada je harta bapa. Kalau Tok Wan tak percaya, mari saya bawakan. Atuknya buta, bukannya nampak. Maka diambilnya tangan Abu Quhafah ni tuan-tuan, dirabanya batu-batu tadi. Nampak ni ada lagi emas dia. Sebab dia orang cakap Abu Bakar bagi semua. Tak adalah, bapak dia suka dengar rumus lah, kata dia ada batu. Tahap begitu sedekahnya tuan-tuan. Apa jadi miskin Abu Bakar? Apa jadi miskin Abu Bakar? Dia tidak miskin, dia jadi kaya. Sebab itu tuan-tuan, Allah jamin, Nabi Muhammad jamin, orang yang bersedekah tidak akan miskin. Saya asal datang di Singapura, mintalah derma tuan-tuan. Itulah kerja saya. Masjid ni datang Ustaz, tolong datang Ustaz buat ceramah, kita nak buat link Ustaz, insya-Allah saya tolong. Ustaz tolong datang stadium Ustaz, kita nak buat derma untuk pembinaan sekolah kita Ustaz, saya tolong. Kerja saya ialah menolong. Sebab saya yakin orang Singapura faham, bersedekah tidak akan memiskinkan kita. Siapa jamin? Nabi Muhammad jamin. Sebab itu saya lancarkan sekarang pukul 10 pagi, tepat ni tuan-tuan, lancarkan kutipan dana untuk pembinaan lift dan perbaikan tandas muslimin dan muslimat di Masjid Darul Aman kita ni. Dia minta kepada petugas sekarang juga buat kerja. Saya tak nak sama lama-lama. Banyak lagi ni tuan-tuan. Masa dah terhad ni, semalam dah tak sampai sejam. Ya, hari ni saya nak habiskan sampai jam 1. Saya lepas ni terus nak balik tuan-tuan, flight dia pukul 1. Baik, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sayyidina Abu Bakar kata, 3 benda ini kegemaran saya ya Rasulullah. Lihat wajah Rasulullah, duduk dalam majlis Rasulullah, dan berkorban harta untukmu ya Rasulullah. Sekarang tuan-tuan, kita jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Jadi macam wajah Rasulullah, pakaian Rasulullah, hebat macam Rasulullah. Dan tuan-tuan jangan ingat, Nabi Muhammad selekeh. Nabi Muhammad suka warna apa? Ada 3 warna yang Rasulullah suka. Pertama, warna putih. Kedua, warna hijau. Ketiga, merah hati. Sebab ada ustaz kata tak boleh pakai baju merah hati. Salah. Nabi Muhammad pakai baju merah hati. Masa bila? Semayang Jumaat ada Nabi pakai, dan semayang hari raya ada Nabi pakai. Kegemaran Rasulullah. Nabi Muhammad berpakaian. Apa pakaian yang Rasulullah suka? Pakaian kamis. Yang Rasulullah suka ialah pakaian gamis ni tuan. Pakaian kamis macam mana ya tuan? Dia bukan jubah panjang sampai ke tumit, separuh sampai betis. Itu ialah pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad berserban dengan serban hitam, kadang-kadang berserban dengan serban putih. Nabi Muhammad ada meletakkan selendang di atas bahunya daripada selendang yang bermacam-macam warna, yang berkala-kala. Jadi tuan-tuan, bukanlah Rasulullah ini orang yang tidak erti berfashion. Bukanlah maknanya Rasulullah ni pakai selekeh-selekeh. Nabi pakai cantik. Sekarang pukul 10 pagi, Nabi Muhammad pergi sembahyang hari raya, memakai baju merah hati, serbannya berwarna putih, rambutnya letak di atas bahu berjalan. Panjangnya sampai di bahu. Rasulullah berjalan di tengah padang itu tuan-tuan. Semua sahabat tengok. Kata sahabat, tidak ada orang yang lebih segak melainkan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Yusuf, bagaimana perempuan-perempuan boleh melukakan tangannya bila tengok wajah Nabi Yusuf. Ulama-ulama mengatakan kalau mereka melihat pula wajah Nabi Muhammad, mereka tikam diri di terus, bukan kata potong tangan. Nabi Muhammad adalah orang segak, orang cantik tuan-tuan. Jom kita segakkan wajah kita macam Rasulullah. Yang ada misai jaga misai, yang ada janggut jaga janggut, yang berpakaian cuba pakai wangi-wangi. Nabi kata wangi itu adalah kegemaran aku. Umar, apa kegemaran kamu wahai Umar? Umar pula menjawab, ya Rasulullah, kegemaran saya yang pertama ialah membuat kebajikan walaupun orang lain tak nampak. Ini nombor 1 kegemaran Umar Al-Khattab.
buat baik orang tak nampak. Tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak nak kubur pada tabung takut orang nampak, habis kuliah kan kubur lagi sekali. Senyap-senyap supaya orang tak nampak. Itulah dunia. Dunia yang baik buat ibadat orang tak nampak. Umar Al-Khattab, apa dia buat? Kerja dia ialah melawat orang. Kerja dia ialah membantu orang. Sebab dia adalah khalifah yang kedua. Satu hari dia pergi di luar kota Madinah. Dia tengok seorang lelaki yang sedang berada di hadapan sebuah kemah. Duduk termenung menghadap api, unggun api. Umar Al-Khattab berkata, wahai laki-laki, kenapa termenung? Sekarang bukan zaman bermenung. Sekarang zaman bunga-bunga. Ini lagu seroja. Ya. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati dirimu. Itu lagu seroja. Dia kata, wahai sahabat, dia tak kata itu Umar. Saya datang daripada jauh. Saya datang di sini nak jumpa dengan Umar Al-Khattab. Sebab saya ada perkara mustahak nak minta tolong daripada dia. Apa yang mustahaknya? Dalam kemah sana, isteri saya nak bersalin. Kami tidak ada wang. Kami tidak ada biaya untuk tolong isteri saya bersalin. Sekarang dia sedang sakit. Saya tak boleh tinggalkan dia. Nanti saya tinggalkan dia, siapa yang nak tunggu dia bersalin? Kalau saya tak tinggalkan dia, macam mana saya dapat bantuan? Inilah masalah saya sekarang. Muskil, katanya. Macam Haji Bahrain pula. Ada satu masalah. Balik ke rumah, Umar kata, tunggu sekejap. Saya panggil isteri saya. Dicakap pada isterinya Ummu Kalsum, dia kata, bawakan orang nak bersalin, bawakan kelengkapan, kita nak sambut baby. Isterinya tak cakap banyak, tuan-tuan. Ikut suami, Masya Allah. Kalau isteri kita sekarang, tuan-tuan, subhanallah, cepat PA, kita nak tolong, tak beda anak beranak. Apa hal abang pula yang sibuk? Tak ada ambulans. Bidan tak ada, doktor tak ada, ya awak sibuk buat apa? Orang nak buat baik, tuan-tuan, dia tak tanya, dia buat baik terus. Suami isteri datang, hoi, datang ramai-ramai. Cepat tengok isterinya nak bersalin. Bila isterinya masuk ke dalam, Umar duduk dengan dia. Dulu orang duduk tunggu, laki-laki ke, gegel ke, boboh. Tiba-tiba isteri Umar berkata, ya Amirul Mukminin, kabarkan pada kawan itu, anaknya laki-laki. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Terkejut laki-laki ini. Adakah kamu Umar Al-Khattab? Ya, saya lah Umar Al-Khattab. Baru dia beritahu, tuan-tuan. Dia tak beritahu awak. Senyap, dia tu tolong. Dia ambilnya makanan, dibaginya pada suami tadi. Makanlah, kamu dah semalaman tidak makan. Besok kamu jumpa aku di pejabat aku tolong kamu. Itu Umar Al-Khattab. Daripada mana dia timbul? Daripada sahabat Nabi yang pertama yang menjadi khalifah, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ni, tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, apa dia buat? Kita makan roti canai. Itu kita. Lepas sembahyang subuh aja jogging. Lepas jogging roti canai. Lepas ni roti peratah. Macam mana nak elok badan? Sayyidina Abu Bakar lepas subuh hilang. Asal hilangnya lepas subuh. Apa dia buat? Umar ikut pergi ke hujung kampung Madinah. Umar menyuruh di sebalik batu. Dia tengok Abu Bakar masuk dalam sebuah rumah. Lama kemudian baru Abu Bakar keluar. Tuan-tuan tengok cerita Ali Baba berjalan lapuk. Bila berhaim pendek dengan 40 penyamun, jalan. Apa Haji Sattar buat? Nyorok atas pokok. Kemudian P. Ramli datang, naik basikal. Binatang apa dia tunggang? Dalam rumah. Dia tengok, kemudian P. Ramli dengan geng dia keluar. Baru Haji Sattar turun. Itu cerita Alibaba Bujang Lapuk. Abu Bakar balik,
Umar masuk dalam rumah tadi. Apa dia dapat? Seorang perempuan tua yang buta. Dan ada anak kecil, cucunya. Dia jaga. Makcik dengan siapa? Makcik dengan cucu makcik lah. Aku ni buta, anak pula meninggal pula, setelah anak yatim pula. Siapakah laki-laki yang datang menolong makcik tadi? Tak tahulah. Aku pun tak ada bertanya, dia pun tak ada khabar nama dia. Ini faham ke tidak perak? Tak ada berkhabar. Apa yang dia buat di rumah makcik? Dia memasak pada aku, dia mengemas rumah, dia memerah susu bagi kami minum, bagi kami makan, lepas tu dia pun balik. Makcik tak kenal orang itu. Saya tak kenal, kata dia tak pernah bagi tahu. Umar Al-Khattab keluar daripada rumah tadi, dia tepuk dia, tuan-tuan. Abu Bakar, kamu dah menyusahkan siapa-siapa yang mengganti kamu. Siapa-siapa yang mengganti kamu mesti susah. Buat kerja baik tak bagi tahu orang. Buat pula tolong orang punya susah. Siapa yang mengganti kamu ni teruklah. Dia tak tahu dia lah ganti kan. Sebab itu Umar Al-Khattab bila dia ganti Abu Bakar, dia pun buat macam Abu Bakar buat. Dia tak cakap pada orang, sayalah Umar, sayalah Khalifah. Dia tiru. Abu Bakar tiru daripada siapa? Tiru daripada Nabi SAW. Rupanya sebelum Abu Bakar buat, Nabi dah buat. Nabi pergi suap makanan kepada orang kafir, orang Yahudi buta di perempuan. Abu Bakar tanya kepada Aisyah selepas Nabi wafat, wahai Aisyah anakku, apakah amalan Rasulullah yang aku boleh tiru, yang Rasulullah buat setiap hari? Kata Aisyah, Rasulullah pergi bagi makan perempuan Yahudi tua yang buta. Tuan-tuan, Abu Bakar pun pergi. Dia masak makanan, dia bagi orang tua dia makan, dia suap. Masa Abu Bakar duk masak roti, masa Abu Bakar mengadun roti, perempuan ini memaki Nabi Muhammad. Tak guna Nabi Muhammad mengaku Nabi pula, bawa cerita yang bukan-bukan. Tak padan dengan buta, mulut. Ya Allah, Abu Bakar ni sabar je. Terus tinggal Abu Bakar. Subhanallah. Macam ni Nabi Muhammad kena layan. Abu Bakar pun suap bagi makan dia. Perempuan tadi perasan, kamu ni siapa pula ni? Kata Abu Bakar, saya lah yang tiap-tiap hari datang bagi makcik makan. Dia ngembung. Orang yang bagi aku makan lemah lembut cara suap. Kamu ni kasar. Jangan tipu aku lah, kata perempuan ni. Kata orang tua, saya lah. Opah ni tuan-tuan, kalau dia orang perak, mesti dia sebut, nampak benar ni punya. Saya lah. Jangan tipulah. Orang tu tak pernah kasar macam ini, lembut cara dia nyuap aku makan. Kamu siapa? Cakap apa? Makcik, orang yang menyuap makcik makan itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Makcik kenal ke orangnya? Aku tak kenal. Dia pun tak bagi tahu aku nama dia apa. Makcik, orang yang makcik maki setiap hari, orang yang makcik maki itulah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terduduk orang tua dia, tuan-tuan. Yang makcik duk suap sekarang ni, yang duk bagi selama ni makan pada makcik, itulah orang yang makcik maki. Nama dia Nabi Muhammad. Masuk Islam, tuan-tuan. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar pula sambung. Dan Abu Bakar pun tak khabar dia Abu Bakar. Lepas Abu Bakar tu Umar pula sambung. Dia, tuan-tuan. Ni nak kira apa ni, tuan-tuan? Buat baik orang tak tahu. Kita buat baik, reporter semua datang. Cek saja besar 2 meja. Selagi tak ada cek besar meja, selagi tak ada kameraman, tak bagi, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi sampai daripada Nabi dia pun ambil, tuan-tuan, buat amalan yang orang lain tak nampak. Kita pergi pejabat pukul 10 pagi menguap.
apa dia menguak pembunyi-bunyi ni? Menguak pembunyi-bunyi ni dia, setan suka dia, setan ketawa dia. Kenapa kamu menguak bunyi-bunyi ni? Setan suka tau. Semalam Kia mulai mengantuk. Bagi tahu pula tu semalam Kia mulai mengantuk gini tau. Subhanallah. Yang kedua, apa yang Umar suka? Yang Umar suka ialah menegur orang walaupun secara terang-terangan. Ini kegemaran Umar yang kedua. Dunia bagi dia ialah dia suka menegur. Tuan-tuan, orang yang suka menegur, orang tak suka. Saya jadi penceramah. Kenapa orang tak suka? Sebab saya suka tegur orang. Cuma saya tegur Mak Arif Lee Suput. Orang tak marah saya. Cuba orang tegur, saya tegur Mak Jais. Orang tak marah saya. Yang saya tegur cuma Mak Jais, Mak Lee, Mak Asli. Orang tak marah. Oh, Ustaz Kazim bagus. Dia hanya mengajar tajwid. Semua orang suka saya. Tapi kalau saya menegur orang, Tuan Imam salah itu. Bacaan Tuan Imam salah. Tuan Imam tak memperanakkan. Siratal ladzina an'am. Mana boleh an'am? Ada yang sebut siratal ladzina ngam-ngam. Lagi tak boleh. Ada satu imam, budak baru balik daripada Mesir, dia tegur bacaan tu imam. Habis dia semayang, berbisik ke orang, bacaan imam salah. Mengamuk ke imam. Saya sudah jadi imam 30 tahun. Tiada siapa yang menegur saya. Kamu baru pulang 2 minggu sudah berani menegur saya. Yang semayang di belakang saya, yang semayang dengan saya, yang mengajar di masjid ini siapa? Tok guru sana. Allah yarham, maha guru ini, tuan guru ini pun tak pernah tegur saya. Kenapa kamu tegur saya? Marah tuan-tuan. Akhirnya imam ini mengadu pada saya. Baru balik 2 minggu Ustaz dan nak tegur saya Ustaz. Saya Ustaz yang mengajar di masjid kita ramai tuan-tuan, guru pun tak tegur. Saya tanya pada dia imam, masa tuan guru mengajar di masjid kita, siapa jadi imam? Kita kena bagilah guru pun jadi imam, ambil berkat. Jadi saya jadi makmum, ustaz jadi imam. Kalau gitu memang dia orang tidak tegur, sebab dia orang tak pernah dengar bacaan tu imam. Yang baca jadi imam ialah guru. Imam duduk di belakang 30 tahun, memang dia orang tak tegur, sebab imam tak baca, dia orang tak dengar. Faham maksud saya? Apa dia faham? Sepatutnya bila guru datang mengajar, imam tu jadi imam, biar guru duduk di belakang. Kalau salah, minta tolong tegur. Itu yang sebaiknya. Ini tidak, Ustaz ambil berkat, Ustaz ambil berkat. Selama ni kamu jadi imam tak berkat ke? Ambil peluang. Habis semayang tanya tuan, tadi saya solat, ada apa-apa yang salah, ada bacaan yang tak kena, boleh tuan tegur saya? Itu yang terbaik. Tuan-tuan tegur. Saya berapa banyak orang tak suka, sebab saya suka tegur. Kadang-kadang saya tegur direct. Kadang-kadang saya tegur sini-sini. Kadang-kadang saya tegur dekat luar-luar. Kadang-kadang saya telefon. Kadang-kadang saya SMS. Satu hari saya semayang subuh, saya jadi imam semayang subuh. Saya kata hari ini hari Jumaat, kita nak buat sujud sejadah. Hari Jumaat Nabi Muhammad suka dengan solat sujud sejadah pada hari Jumaat, bacaan surah sujud sejadah. Jadi saya akan baca sejadah, kita akan sujud. Selepas kita sujud, kita bangun. Sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu, kita bangun. Jangan duduk sebentar. Duduk sebentar itu menambahkan rukun, nanti rosak solat, nanti batal solat. Selepas kita sujud, terus kita bangun. Allahu Akbar. Jangan kita duduk Allahu Akbar macam kita bangun tahiyat, macam kita bangun rakaat pertama, nak naik rakaat yang kedua. Sujud sejadah, bangun, sujud, terus bangun. Jangan sampai batal sembahyang. Tuan-tuan, habis solat, saya pun tanya, ada siapa-siapa yang duduk sebelum bangun? Satu pakcik kata, dia Ustaz. Dia duduk tadi Ustaz. Kalau gitu abang ulanglah balik solat. Kan saya pesan jangan duduk terus bangun.
Orang petikai saya, Ustaz Kazim tu memalukan pakcik. Ustaz Kazim tu memalukan pakcik tu. Tapi pakcik tu datang jumpa saya, cium saya, peluk saya, cium saya. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah menegur saya. Tidak, saya tak faham macam mana jangan duduk. Baru saya faham. Sampai sekarang tuan-tuan, asal jumpa saya cium, asal cium jumpa saya. Subhanallah. Kalau saya tak tegur begitu, saya bukan setakat tegur dia, saya tegur yang lain. Bukan semuanya datang tu faham. Ada yang tunduk, dia pun tak faham, tapi nampak macam faham. Sebab itu bila kita menegur, insya-Allah serupalah saya baca khutbah Jumaat. Sepesan, yang mana ada handphone, silent mode, switch off. Saya tak nak bila saya baca khutbah ada yang bunyi handphone pula. Semua pakai handphone tutup. Go. Tiba-tiba ada yang tak tutup, bunyi pula. Kan saya cakap tutup. Cepat-cepat. Takkan isteri dia tak tahu sekarang pukul 1.40 sedang khutbah Jumaat, telefon buat. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang bercakap. Saya kata, Pak Mat, sekarang sedang khutbah, tak boleh bercakap Pak Mat. Nampak tuan? Diam. Selepas itu orang tak cakap. Yang tidur, saya suruh kejutkan. Abang, kejutkan pakcik kita ni tidur. InsyaAllah tuan-tuan, tak tidur lah. Pakcik ni minggu depan sama ada dia tak tidur atau dia tak datang terus. Dia kita tegur. Jangan takut tuan-tuan nak menegur. Saya jumpa dengan satu budak lelaki yang ambil minuman. Saya tengok dia pakai rantai. Laki-laki tak boleh pakai rantai. Dia ambil order saya. Saya cuma minum teh kosong, tak nak gula. Teh kosong, tak ada gula. Teh semata-mata. Faham? Sudah nampak. Dia pakai rantai. Bila dia hantar minuman saya kata cantik rantai. Biasa Ustaz, dia simpan kat dalam. Biasa tak ada apa lah. Tak, orang lelaki tak boleh pakai rantai. Cakap pelan-pelan. Tak boleh cakap pokok. Oi, haram lah bodoh. Nanti dia akan pilih, dia terbang apa dia. Cakap lembut-lembut dekat dia. Abang, salah. Ada perempuan yang nak ambil gambar dengan saya, tak tutup aurat. Naik atas kapal terbang, kadang-kadang tak mugari. Masya Allah. Ustaz, boleh jumpa? Mugari kan, ya Allah. Tak ambil, kesian pula. Ambil kan jadi isu pula. Dia orang pula buat macam mana, dia tak boleh pakai kat atas. Tak boleh pakai arahan. Macam mana tuan-tuan? Saya pun faham itu. Tak boleh pakai tudung, tak boleh tutup aurat, duduk di atas. Kalau nak tutup aurat, kerja di bawah. Bagian tiket ke, tiketing ke, kaunter ke apa ke. Kalau di atas memang tak boleh. Nak buat macam mana? Berhenti ke jangan mana ke, sebesalah. Nak buat tuan-tuan dakwah. Sebab itu kalau kita bercakap pada dia, tak guna. Pakar, dosa kata tutup aurat. Kita bercakap yang paling di atas dan bagus. Jumpa dengan bos dia, alangkah bagus dia tuan-tuan. Semua pekerja tuan-tuan pakai tudung. Yang ni yang saya buat bertahun-tahun. Bertahun-tahun tuan-tuan saya cakap pada polis. Sekarang polis Malaysia perempuan pakai tudung. Cakap pada bomber pun pakai tudung. Bomber lelaki-lelaki tak pakai lah. Dulu yang paling tak ada kerja bomber. Sekarang yang paling tak ada masa bomber tuan-tuan. Tiap-tiap hari terbakar je dekat Malaysia, Masya Allah. Dulu bomber betul-betul main takraw, tak ada api. Sekarang mana ada masa dah, takraw pun tak main, apa pun tak main, main api sekarang. Kesian dekat bomber kita. Saya bercakap di hospital. Dulu saya ceramah, saya tak marah pada nurse. Dia nak pakai tudung. Dia nak pakai tapi arahan tak boleh pakai tudung. Saya pergi ceramah pada pihak atasan. Saya kata tuan-tuan, Datuk-Datuk Seri, kalaulah nurse kita bertugas di Mekah, kenapa di Mekah boleh pakai tudung waktu musim haji? Kenapa di Malaysia tak boleh pakai tudung?
Dia orang pun menung. Dia tak iya juga. Sekarang nurse pakai tudung. Sebab tu saya bercakap pihak atasan. Tegur pihak atasan. Bila pihak atasan offer saya jawatan, okeylah Ustaz. Ustaz sekadar bercakap je payah. Ustaz buat kerja, Ustaz bagi jawatan. Dah orang panggil saya Ustaz Babi. Sedangkan kalau saya terima jawatan itu, tuan-tuan, bayangkan apa benda yang saya boleh buat. Sekarang saya hanya boleh bercakap slow talk dengan dia orang. Datuk Seri, Salam, Datuk Seri. Harap kita tukar. Lesen anjing ni haram. Lesen itu haram. Lesen pulak malam kan haram. Lesen kedai Arab kan haram. Dia tak bercampur dengan lesen tanah. Dia tak bercampur dengan cukai pintu, cukai tanah. Kan tak boleh. Kalau boleh kita separatkan akaun. Satu akaun untuk benda yang haram, satu akaun untuk yang halal. Yang halal ni kita bayarkan seorang. Yang buat haram-haram ni kita buat Jakarta, buat jalan, buat jalan. Kita bercakap, baik, saya setuju. Dah ada dua akaun. Satu akaun yang tak bersih, satu akaun bersih. Itulah tuan-tuan bercakap. Tapi kadang-kadang saya tak kata tuan-tuan, saya kata orang di sana. Orang sana tak faham. Bila saya baik dengan orang sini dah dituduh dia. Bila saya bercakap dengan orang sini dah dituduh dia. Payah tuan-tuan. Itu yang 2 minggu, 2 bulan, bulan 12, 2 bulan yang lepas. Saya menjadi the man of the news. Cerita Ustaz Nazim buka TV, dia buka surat khabar, dia blog sebab jawatan. Orang panggil saya Ustaz Babi, orang panggil saya Ustaz Khintir. Termasuk dari Singapura pun keluar muka depan, muka tengah, muka belakang. Surat khabar Brunei, surat khabar Arab Saudi pun keluar cerita Ustaz Nazim. Hebat gila tu. Dari Arab Saudi telefon, Ustaz tak terima ke jawatan. Dari Australia hantar SMS, hantar email, Ustaz terima ke jawatan. Macam-macam, jangan terima tak, jangan terima. Ada yang tersurat, you babi lah, fuck you, kata. Astagfirullahaladzim. Saya bukan buat jahat, saya baru diberikan tawaran. Saya sekarang 20 tahun saya berceramah, saya tidak ada jawatan, saya tidak ada kuasa. Saya hanya boleh menasihati. Bayangkan kalau saya ada kuasa. Orang Singapura pula angkat mesej beribu beratus-ratus. Ustaz jangan terima, nanti saya tak boleh ceramah dari Singapura, Ustaz. Subhanallah, tuan-tuan. Kalaulah saya terima, tuan-tuan, insya-Allah menteri itu ada kuasa. Pakai tutup, buka ini, tutup, buka ini. Kan senang bila ada kuasa. Sekarang kembalilah balik kepada saya, penceramah biasa. Siapa yang nak dengar cakap saya, dengar. Siapa yang tak nak dengar, dia siapa? Kita tidak minta orang bagi ambil, tapi orang bagi saya babi. Orang panggil saya Ustaz Khintir, Macam, Ustaz Diritan dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Yang ketiga, apa kegemaran Umar Al-Khattab? Kata Umar Al-Khattab, kegemaran aku ialah menegur, bercakap benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Cakap benar walaupun pahit. Ini kegemaran Umar nombor 3. Bercakap yang betul walaupun pahit. Tak senang tuan-tuan nak mengaku salah. Tak senang nak mengaku salah. Nak minta maaf tak senang. Tak senang ke tuan-tuan? Kita ni besar, badan hebat, semua hebat. Tiba-tiba nak ulurkan tangan, saya minta maaf. Sebab itu bila kes yang saya sebutkan tadi, kes jawatan yang diofer pada saya, ada 3 orang datang. Seorang nagih dadah. Dia datang kat sekolah saya, Ustaz, minta maaf Apa boleh minta maaf? Ayo, satu Ustaz, macam-macam Ustaz. Kata apa? Macam-macam, minta maaf lah, kosong-kosong lah. Tak padan ini Ustaz dadah tuan. Ngumpat saya juga. Saya kata tak apa, biasalah bro. Yang kedua, satu ustaz, ana syekh, ana nak minta maaf kat eta, ana fitnah eta macam-macam. Satu lagi perempuan di mana? Baru ni di Batu Pahat Johor. Satu makcik datang, Ustaz, saya nak minta maaf dengan awak.
Kenapa pakcik? Saya ngatur ustaz macam-macam. Minta maaf ya. Perlu ke saya nak sebut apa yang saya cakap pada ustaz? Tak payahlah pakcik, simpan je lah. 3 orang je tuan-tuan yang minta maaf dalam berjuta-juta, beratus ribu yang condemn, yang kutuk, yang kata macam-macam. Agak-agak apa nak jawab dari kiamat tu? Saya mengata pada siapa? Katalah saya mengata pada Haji Kamil, pada sahabat saya, lama tak datang. Orang lain nampak Haji Kamil belakang. Tak ada lagi. Saya tak minta maaf dengan Haji Kamil. Di hari kiamat, Allah kata cari. Nak cari di mana tuan-tuan? Dalam masjid yang macam ini pun kita tak jumpa kawan. Di Mekah juta pun kita tak jumpa kawan. Bayangkan di hari kiamat, merangkak di celah-celah kaki orang untuk kita minta maaf. Apa yang kita fitnah orang, apa yang kita umpat orang, Allah kata pergi cari orang yang minta maaf pada dia. Nak cari di mana tuan-tuan? Sampai merangkak di celah-celah kaki orang nak minta maaf. Sebab itu berhati-hati. Jangan kita bercakap itu suka-suka. Saya jadi penceramah terlali gitu benda. Macam-macam saya baik dengan Najib pun, saya dah dituduh geng Najib. Sedangkan saya menasihatinya. Salah ke menasihatinya? Dia nak dengar-dengar, dia tak nak dengar ustaz. Oh, dia kata ustaz dan geng Najib sebab ustaz baik dengan Najib. Ustaz dah masuk belah dia. Saya juga berceramah pada orang asli. Adakah saya jadi orang asli? Ustaz Kazul sekarang dah orang asli ya. Kalau orang tiruan, saya dia asli. Susahnya tuan-tuan berceramah. Bukankah saya juga berceramah pada orang lembut? Adakah saya jadi lembut? Tuan-tuan, saya berceramah pada orang-orang lembut. Sekarang saya dah lembut tuan-tuan. Kalau rumah kata, buat lembut. Buat lembut. Sebab saya ceramah dengan dia orang. Saya pun terikut dengan dia orang. Ini ustaz tak suka. Dengan saya pun lembut dia sekarang. Kalaulah saya tuan-tuan tak ceramah dekat dia orang, siapa nak ceramah? Orang tak suka. Bukan dia orang suka. Saya bercakap dengan satu orang, Ratu Cantik. Bapak dia marah lagi. Ustaz jangan kutuk perbuatan anak saya. Abang, saya tak kutuk, saya menasihati perbuatan Ratu Cantik ini dilarang agama. Apa dilarang apa? Marah betul Bapak. Saya kata apa? Ciptaan Allah ni maha sempurna. Sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat sempurna. Mana boleh kita memberi markah kepada ciptaan Allah? Kita pun dicipta. Bagaimana kita memberi markah kepada yang dicipta macam kita? Dan yang mencipta itu pula yang maha hebat. Mana kita boleh bagi markah? Kulitnya ada hitam-hitam sikit. Adalah. Pinggangnya kecil 21. Kecil. Gila lah. Tengok ya Allah, peha dia ni balak ke peha? Mana boleh kita bagi markah? Sebab itu haram. Allah jadikan semua cantik. Di sini ada yang hitam cantik, ada yang putih cantik, ada yang tinggi cantik, ada yang rendah cantik. Semua cantik, tak boleh nak bagi markah. Allah ciptakan kita yang terbaik. Cakaplah tuan-tuan, kalau kita buat salah, mengaku salah. Dan tak jadi rugi kita mengaku salah. Ini adalah kegemaran Umar Al-Khattab. Ditanya pula kepada Utsman. Hei Utsman, apa kegemaran kamu? Kata Utsman Ibn Affan, kegemaran saya pada dunia ni ya Rasulullah ada 3. Pertama, memberi makan. Ini kegemaran saya nombor 1. Wa at'imut ta'am. Saya suka bagi makan. Dia kaya, tak payah tuan-tuan. Orang kaya memang suka bagi makan. Yang peliknya orang kaya tak suka bagi makan. Bosak setiap hari. Gelamat sampai ke siku. Bila kita kata Hajar, nyebutlah makan. Hajar puasa sunat. Tak makan, kamu ada duit, makanlah. Nak cari pahala kaya dengan bersedekah, bagi makan orang. Tambah-tambah ni tuan-tuan, hari ni berapa ribu, sebab 3 ni tuan.
berapa ribu yang datang. Tonton sponsor makan apa? Osman dia rajin bagi makan. Tuan-tuan, kalau nak sponsor makan macam ini, ramai, memang tak mampu lah kita. Kalau demikian, tuan-tuan, jamu masuk kuliah maghrib. Kuliah maghrib pun ramai ustaz. Kalau demikian, jamu selepas mayang subuh. Yang mana faham. Jamu makan itu kegemaran. Tuan-tuan, kita tengok semalam jamiah buat makan, hantar makan pada orang miskin, hantar makan pada orang susah, hantar makan pada orang sakit, bagi makanan, tuan-tuan sedekah pada mereka, pahala besar tuan-tuan. Ini kegemaran Uthman. Dan saya kata dah tadi, orang yang rajin bagi makan ni tuan-tuan, Allah jamin kepada dia, insya-Allah mendapat telaga Kausar di hari kiamat. Kita 2 bulan tak hujan. Bukan kata Singapura je, saya di Ipoh pun tak hujan. Tapi saya datang ke Singapura, cuaca masih berangin, ada pokok banyak, masih boleh tahan lagi. Saya duduk di Ipoh tuan-tuan, terik, sakit, panas je. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yazuquna fiha bardan wa salaman. Kamu tidak akan jumpa sejuk dalam neraka. Kamu tidak akan jumpa tempat yang selamat dalam neraka. Kalau tuan-tuan panas sekarang, tuan-tuan boleh duduk di bawah payung, di bawah pokok, di bawah bangunan sejuk. Kalau tuan-tuan dahaga sekarang, minum air. Tapi di hari kiamat tidak ada tempat yang boleh berteduh, tidak ada air untuk diminum, illa hamiman wa ghassaqa, melainkan air panas yang menggelegak dan air mayat. Yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka macam itu apa? Wa at'imut ta'am, rajin bagi makan. Itu bukan dunia tuan-tuan. Belajar kawan-kawan makan. Apa salahnya? Kita pergi ke masjid, kita tengok tu imam sedang makan bihun ke mi ke apa ke, pelan-pelan cakap dekat tukir kedai, itu kaunter tu imam, meja tu imam, saya belanja. Nah, $10 saya belanja dia makan. Senyap-senyap dia bagi tahu kata saya yang belanja. Kan seronok tuan-tuan. Tu imam nak bagi belanja, ya Allah dah dibayar tuan haji. Siapa? Wallahu a'lam. Dia pun tak perkenalkan siapa. Alhamdulillah, murahlah rezekinya. Dan tuan-tuan pun doalah orang itu. Jangan kutuk dia. Nak belanja tak ada cakap. Cakaplah boleh pun order lagi banyak. Itu namanya tamak, tak syukur. Bila orang buat baik, doa. Tuan-tuan, ada orang yang sponsor kita makan, doa, ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang bersedekah ni, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Murahkanlah rezekinya, ya Allah. Amin, ya Allah. Ini doa. Yang kedua, apa kegemaran Uthman? Kegemarannya yang kedua ialah memberi salam. Dia buat apa? Kegemaran dia ialah salam. Salam. Afsyus salam. Afsyus salam. Menyebarkan salam. Jom tuan-tuan, kita sebarkan salam. Salam itu apa? Pertama, salam di mulut, Assalamualaikum. Yang kedua apa? Berjabat salam. Kedua-duanya menghapuskan dosa. Kita bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Dua-duanya dipertemukan Allah dan dipisahkan Allah dalam keadaan redha, meredai. Dengan ucapan apa? Salam. Bukan hai. Hai. Kita hari ini begitu. Halo, salam bukan lagi begini. Tambah anak muda begini. Yo begini. Udah yo tuan. Ada anak-anak muda kita salam gitu. Give me 5. Aku bagi 5 kan? Bagi. Dia tak menghapuskan dosa. Bila kita bersalam, pukul dosa. Baik dengan isteri, baik dengan anak-anak, baik dengan kawan, baik dengan siapa pun tuan-tuan. Bayangkan kita salah berapa banyak dosa kita gugur. Saya Ustaz, sayang Ustaz, dosa tak banyak gugur Ustaz. Kenapa makcik? Suami makcik tak ada tangan Ustaz. Tak ada apa nak gugur Ustaz. Saya betul cakap. Tangan kaki boleh Ustaz. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, yang ketiganya, kegemaran Uthman Ibn Affan itu apa? Kegemaran yang ketiganya ialah solat malam. Waktu orang lain sedang tidur. Wassallu wan nasu niyamun. Wassallu bil laili wan nasu niyamun.
Semayang malam waktu orang lain sedang tidur. Subhanallah, Masya Allah. Ini kegemaran. Sebab itu Nabi Muhammad pun gemar solat malam sampai bengkak kaki-kaki Nabi. Nabi Muhammad bila dia susah hati, dia akan kejutkan isteri Rasulullah untuk sama-sama solat. Abang-abang, kalau abang-abang nak isteri abang-abang hormat pada abang-abang, tolong semayang malam. Kalau akak-akak nak suami sayang pada akak-akak, tolong solat malam. Kalau kita nak anak-anak hormat pada kita mak bapak, tolong solat malam. Ada 3 benda sebelum Nabi diperintah berdakwah. 3 benda yang Allah Ta'ala perintah pada Rasulullah dulu. Awal-awalnya apa? Yang pertama sekali, bangun, qum fa'anzir. Bangun dan bagi peringatan. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir. Pakaian kamu mesti bersih. Dan yang ketiganya ialah qumil lail illa qalila. Bangunlah semayang malam walaupun sedikit, 1 witir pun jadilah. 3 benda ini adalah awal-awal ayat yang diturunkan ketika Nabi mula-mula dilantik menjadi Rasul. Nak berhadapan dengan masyarakat, nak berhadapan dengan orang keras kepala, keras hatinya, kepala batu. 3 benda yang Allah perintahkan Nabi buat. Pertama, bangun dan bagi ucapan. Bangun dan bagi peringatan. Sebab itu tuan-tuan, di mana-mana pun kita boleh bagi peringatan. Kalau di atas mimbar, namanya khutbah. Kalau di atas kerusi, seorang-seorang macam ini, namanya ceramah perdana. Kalau malam-malam, seorang-seorang, kuliah maghrib namanya. Kalau bertiga, itu namanya forum perdana. Kalau ramai-ramai bentang, itu namanya bentang kertas kerja. Kalau bercakap pada orang mati, itu tandanya tauqid. Di mana-mana pun boleh bercakap. Fa'anzir, bagi peringatan walaupun dikubur. Sebab ada orang kata bertalqin di kubur itu bid'ah. Tak, kita tak bercakap pada orang mati, kita mengajar orang hidup. Tetapi dikiaskan pada orang mati. Orang mati tak boleh menjawab. Kalau dia menjawab, tu imam yang baca talqin pun tinggal buku je. Hari balik dia. Besok tu siap datang ambil buku dia. Itu pun tengok dia kanan, berlaju dia ambil. Kita betul-betul juga fikir orang baca talqin. Wahai Muhammad bin Hafsah, ingatlah, bila kami meninggalkan kamu, maka kamu akan tinggallah di sini sampai hari kiamat. Dan akan datang pada kamu 2 malaikat. Ia akan menyoal kamu. Dan janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka pun adalah makhluk seperti kamu juga. Kalau mayat tu boleh jawab, apa dia jawab? Kau orang senang cakap. Orang di atas, aku seorang di bawah. Dia tahu dia. Kita tak cakap pada dia dah. Kita kias pada orang yang hidup, bagi peringatan. Hari ni mati bila-bila masa boleh sampai. Mati bila-bila masa boleh tiba. Jangan sampai kita tidak bersedia. Nampak lepas? Saya ada backup single nampak. Baik, boleh Fazli? Boleh ya? Baik. Pade ke Fazli? Pade? Pade. Baik. Jadi tuan-tuan, bagi peringatan, cakap. Yang keduanya apa? Wasiyabaka fatahhir. Allah perintahkan Nabi pakai baju yang bersih-bersih. Jadi orang bersih-bersih. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang tuan-tuan buat sekarang ini bersih belaka. Baru ni saya pergi ke Turki, tuan-tuan, bersih tandas dia bersih, masjidnya bersih, alhamdulillah. Pergi Singapura pun bersih. Subhanallah. Allah perintah. Bila kita jadi orang bersih, hati bersih, badan bersih, otak bersih, orang tengok pun suka. Yang ketiga yang Allah perintah pada Nabi sebelum nak bercakap kepada orang lain, apa dia? Bangun sembahyang malam. Ini rahsia penyakit kanser. Ini rahsia orang yang anak melawan. Ini rahsia yang orang tak hormat. Ini rahsia yang orang tak suka. Bangun sembahyang malam, itulah ubatnya. InsyaAllah orang suka, anak hormat, isteri sayang, suami sayang. Sebab
Sebab ada orang yang nak cari isteri saya, dia cari urut. Kenapa abang rajin mengurut? Nak bagi isteri saya. Minum kopi tiap-tiap hari, kopi janda, larat, jantan, semua dia balut itu. Semayang malam. Isteri mengadu, Ustaz, suami saya suka pukul saya. Akak bangun solat malam. Suami tengok gerun. Musuh tengok tuan-tuan gerun. Sebab solat malam itu dia ada aura dia. Yang ini kegemaran siapa? Kegemaran Rasulullah, ditiru oleh Utsman ibn Affan. Ali, apa kegemaran kamu wahai Ali? Jawab Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya suka bawa pedang saya memukul musuh. Ini kegemaran saya ya Rasulullah. Jihad, dalam dunia saya boleh berjihad. Subhanallah. Tuan-tuan di sini ramai yang pergi melihat melawat muzium Tuk Kapi di Istanbul. Saya pergi ke sana sebab apa? Ada program. Di samping tu langsung saya melawat muzium. Saya nak tengok janggut Rasulullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa tengok janggut Rasulullah. Saya nak tengok jubah cucu Rasulullah, Sayyidina Husain. Nak tengok pakaian Siti Fatimah, anak Rasulullah. Saya nak tengok pedang Sayyidina Ali. Masya Allah, besarnya pedang dia, tuan-tuan. Kalau kita tak terangkan, tebas sekali letak balik. Pisau ni pisau sangat gila, tuan-tuan. Besarnya. Tengok pedang Muawiyah. Pedang Khalid Ibn Walid pun tak sebesar pedang Sayyidina Ali, tuan-tuan. Besar berat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Itu baru pedang. Kegemaran dia apa? Pegang pedang, pukul musuh yang menentang. Sebab itu bila Nabi nak buat pertempuran, Sayyidina Ali turun dulu, tuan-tuan. Jadi kebanggaan pada dia kalau dia turun bertempur dulu sebelum perang besar, perang kecil meletus. Wakil orang Islam, wakil orang kafir, siapa yang paling kuat turun. Orang yang paling awal minta siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kegemaran kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, apa kegemaran dia? Melayan tetamu. Sebab Rasulullah kata di antara tanda-tanda orang yang sempurna iman, inna min akmalil mu'minina imanan. Orang yang sempurna imannya siapa dia? Orang yang meraihkan dhaif, meraihkan dhaif, meraihkan tetamu. Dhaif maknanya tetamu. Dhaif tu hormat. Kita orang Malaysia, tuan-tuan, dhaif juga, DJ dhaif. Pun dhaif juga. Meraihkan tetamu. Kita duduk di masjid, ada tetamu datang ke masjid, kita raih tetamu Allah. Ini tetamu Allah. Dia kuasa mesti meraihkan mereka dengan apa? Ya Allah, lift tak ada, tak apa, kita orang buat lift. Itu cara meraihkan tetamu. Rasulullah menyuruh. Rasulullah bila tetamu sampai di rumah, dia bangun, tuan-tuan. Rasulullah ambil lapis tempat duduknya, diletakkan pada tetamu. Tetamu kata, ya Rasulullah, itu lapis engkau ya Rasulullah, mana boleh saya duduk? Kata Rasulullah, aku dah selalu duduk, engkau jarang duduk, duduklah. Masya Allah, tuan-tuan, hebatnya Rasulullah. Masuk Islam Adi bin Hatim. Kerana apa? Kerana alas lapis tempat duduk. Tempat duduk itu tempat duduk Nabi. Bila Adi datang, belum Islam, dia bagi duduk, tuan-tuan. Masuk Islam Adi bin Abi Hatim. Hebatnya Rasulullah melayan. Kita tetamu duduk 3 jam, segelas air pun tak jadi. Bila tetamu nak balik, tak apalah Kak Leha, nak balik dah, minta maaf saya. Ya Allah, tak minum apa pun. Macam mana nak minum, Kak Leha tak jamu. Takkan saya dapat sendiri kat kampung. Jom kita jamu. Kita jamu. Kenapa kita kena raih tetamu? Perbuatan Rasulullah. Kenapa kita kena raih tetamu? Dia bawa rezeki. Kenapa kita raih tetamu? Dia bawa pulang dosa, dia buang tengah jalan. Kenapa kita kena raihkan tetamu? Kerana perintah Nabi. Sampai Nabi kata syarat sempurna iman, meraihkan tetamu. Subhanallah. Hari ini, minggu ni, berapa ramai tetamu datang di rumah, tuan-tuan.
Ada yang seronok, dia kata, ya seronok kan, tak ada siapa datang rumah kita. Enjoy sangat, enjoy. Malaikat tak datang, apa tak datang. Dan tetamu-tetamu pun janganlah ngada-ngada sangat rumah orang. Buat ada macam rumah sendiri ya, dia masuk dalam bilik tiga, lepak. Itu dah melampau-lampau nama dia. Okey, jamulah makanan yang terbaik. Saya ni tetamu tuan-tuan, alhamdulillah, subhanallah. Saya pun macam Kasim Selamat juga. Lepas main saxophone, tuan-tuan tak ingat Ahmad ni sebut-sebut apa? Ish Kasim Selamat. Hebat sungguh sambutan orang Singapura ni Cik Kasim Selamat. Kalaulah Cik Kasim tengok bunganya, ya banyak sungguh Kasim Selamat. Gembira Mamak melihatnya. Mamak rasa gembira, saya rasa gembira. Cerita Kasim Selamat mak bertua bu Nyonya Mansur di depan. Kita meraihkan tetamu dengan kebaikan. Yang ketiga, apa dia kegemaran Ali bin Abi Thalib? Berpuasa ketika waktu musim panas. Sekarang dah 2 bulan dah hujan. Bukan di Singapura, di Malaysia, di mana-mana pun tuan-tuan. Saya pergi Turki 2 bulan tak hujan. Tapi tak apalah, musim sejuk. Bila saya pergi hujan, pagi sejuk. Menggigil saya. Dia seronok. Pemandu saya tu seronok. Dia kata 2 bulan tak hujan. Sekarang hujan, yes. Masya Allah. Saya kata dia dah pun gila tahu. Subhanallah. Waktu ini tuan-tuan, kegemaran Rasulullah, kegemaran Ali bin Abi Thalib berpuasa pada waktu ini. Nabi Muhammad berperang dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Kita hari ini puasa dalam bilik aircon. Buka puasa dalam bilik aircon. Buka puasa di hotel. Duduk dalam rumah aircon. Pergi masjid aircon. Duduk dalam kereta aircon. Puasa kita adakah sama macam puasa Nabi? Ditanya pula kepada seorang sahabat Nabi. Ditanya kepada dia, Abu Dhar, apa kegemaran kamu? Kegemaran saya 3 ya Rasulullah. Apa dia? Lapar, sakit dan mati. Astaghfirullahalazim. Yang lain-lain Rasulullah tak tanya. Abu Bakar Nabi tak tanya sebab. Tapi bila Abu Zar kata, aku suka 3 benda, lapar, sakit dan mati, baru Rasulullah tanya, kenapa kamu suka lapar? Sebab bila lapar, dia membersihkan hati saya. Orang yang banyak berlapar, dia membersihkan hati. Hati jadi tenang, hati jadi baik. Tak ada nak marah, tak ada nak apa, hati jadi tenang. Kenapa kamu suka sakit? Bukankah sakit itu menghapuskan dosa? Kenapa kamu suka mati? Bukankah dengan matilah satu jalan berjumpa dengan Allah? Subhanallah, tuan-tuan, Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad kata apa? Aku pula menyukai 3 perkara. Aku menyukai 3 perkara, kata Rasulullah. Pertama, at-ta'attur. Aku suka berwangi-wangian. Dalam dunia ni, kata Rasulullah, aku suka wangi-wangian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa jemaah sebelah tuan-tuan ketiak dia masak, baru masak ketiak siapa? Busuk, la. Tuan-tuan ambil minyak wangi, letak tempat situ. Wakaf. Letakkan di atas meja tu hamparan minyak-minyak wangi. Siapa masuk pakailah minyak wangi. Sebab wakaf tempat balik. Itu kegemaran Rasulullah. Lepas ni tuan-tuan sentiasa ada dalam poket kita minyak wangi, minyak atar, biar wangi tuan-tuan. Sebab wangi ini ialah ikutan malaikat. Malaikat suka pada orang yang wangi, syaitan suka pada orang yang busuk. Jom kita jadi orang yang wangi. Dalam kereta wangi, di rumah wangi, tubuh badan kita wangi. Sebab Nabi suka. Di semua jalan nak bawa surga ni tuan-tuan, wangi. Ini bila angkat takbir, berdengung kita. Dia angkat, kita pun angkat. Allah. Niat kita dah tukar. Allah. Tukar tak niat? Niat bertukar. Hanya orang yang biasa kita. Allah. Duduk sebelah pula.
Niat dah bertukar. Rupalah tahlil kan dah bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia buka-buka mata, teripak je. La ilaha illallah. Kan nasi, teripak je. Nak bertukar niat tuan-tuan, lingkup kita. Kegemaran Rasulullah apa? Kecintaan Rasulullah apa pada dunia? Wanita solehah. Tuan-tuan, akak-akak, Nabi suka pada akak-akak yang solehah. Jangan tuan-tuan kata Nabi ni betul lah ustaz. Betul lah, memang dia ni kaki perempuan ke? Tuan-tuan tak nak kalau ibu tuan-tuan jadi wanita solehah. Bukankah Nabi kata wanita solehah boleh masuk syurga? Dan pilihlah mana-mana pintu yang dia nak masuk. Tuan-tuan tak nak isteri tuan-tuan jadi isteri solehah. Tak nak anak dara tuan-tuan jadi anak dara yang solehah, kakak yang solehah, opah yang solehah, nenek yang solehah. Sebab apa Nabi suka perempuan yang solehah? Bila dia solehah, dia akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab itu Nabi suka. Yang akan menyambung zuriat kita, isteri kita. Yang akan mengasuh anak-anak kita, isteri kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan solehah, apa akan jadi pada anak-anak kita? Bukankah dia juga akan menjadi orang yang baik? Sebab tu Nabi suka. Yang ni orang tanya pada saya. Dia kata, ustaz, kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah? Umur Aisyah 7 tahun Nabi kahwin. Umur Aisyah 9 tahun Nabi duduk sekali. Kenapa Nabi kahwin dengan budak perempuan bawah umur? Subhanallah, dia kata. Nombor 1, Nabi kahwin dengan Aisyah, perintah Allah. Mana ada perintah Allah jahat? Ada ke perintah Allah jahat? Cakap. Walaupun nampak macam tak apa nak sihat, tapi itulah yang terbaik. Buat kapal atas bukit, macam tak sihat je. Rupa-rupanya banjir, selamat Nabi Nuh. Campakkan Nabi Musa di dalam sungai Nil, macam nak bunuh je. Tengok-tengok selamat Nabi Musa di tempat yang selamat di istana Firaun. Tak ada siapa nak kacau. Cuba tengok tuan-tuan, kita orang lelaki wajib bersunat. Tak ada siflis, tak ada penyakit. Bukankah nampak macam pelik? Tapi ada kebaikan. Bila dicampak Nabi Ibrahim dengan apinya, campak aja. Ibrahim, la takhaf wa la tahzan. Allah campakkan tuan-tuan, bila diizinkan campak, tak terbakar Nabi Ibrahim. Mana ada satu perintah Allah Ta'ala yang zalim? Perintah Nabi kahwin dengan Aisyah ialah perintah Allah. Dia tak zalim. Yang kedua, kenapa isu Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah tak timbul? Ada tak hadis Nabi ataupun cerita-cerita orang Yahudi, cerita-cerita orang kafir musyrik di Mekah menghina Rasulullah kahwin dengan Aisyah? Tidak ada. Sebab pada masa itu memang menjadi tradisi orang-orang lelaki-lelaki berkahwin dengan budak-budak perempuan yang umurnya 10 tahun, 9 tahun dan 9 tahun. Memang tak jadi isu. Sebab itu tidak ada satu pun cerita yang mengutuk Rasulullah. Sebab orang buat semua dia. Macam cerita hamba tu. Cerita tentang Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah ni dikutuk datang di zaman sekarang ni saja. Sebab itu adalah adat orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia. Sampai Siti Aisyah kata, khuluqul Quran, akhlak Quran. Kalaulah Nabi Muhammad mendera Siti Aisyah, pernah tak dalam hadis Siti Aisyah sebut, aku rasa seksa, aku didera, aku susah? Tak ada tuan-tuan. Jangan duk bayangkan Nabi Muhammad macam kita. Nabi Muhammad layan Siti Aisyah dengan sebaik-baiknya. Kalau nak kata ini penganiayaan terhadap perempuan, sudah pasti Aisyah sebut, aku terseksa, aku menderita. Yang keempat tuan-tuan, kena duk bayang anak kita yang duk makan mie Maggi ni macam orang Arab zaman ni. Tuan-tuan pergi ke Yaman, sekarang budak 21 tahun dah jadi nenek. Kahwin umur 14 tahun jadi nenek umur 21 tahun. Kahwin umur 9 tahun. Orang Arab bukan badan macam kita. Opah di belakang tu umurnya macam 9 tahun orang Arab kan. Saya pergi Turki baru ni tengok, ya Allah, badan sama besar dengan mak kita, tapi baru 10 tahun. Kalau nak kira, bukan dia kira pada umur, dia kira pada saiz. Itu kena lihat di situ. Nabi Muhammad yang kelima, dia kahwin dengan Aisyah, bertunang dengan dia umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tak duduk sekali.
Dia hanya duduk sekali bila Aisyah itu dah boleh menerima hakikat perkahwinan. Jangan tuan-tuan terpedaya dengan ikutan-ikutan dan kata-kata yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini menyeksa isteri Nabi Siti Aisyah. Tidak, tuan-tuan. Nabi Muhammad sebut dalam hadisnya, aku paling suka pada wanita yang solehah. Maknanya Nabi Muhammad membela wanita. Nabi Muhammad jaga wanita. Dia tak sebut lelaki-lelaki soleh, dia sebut wanita solehah. Ini sepatutnya menjadi kebanggaan pada orang perempuan. Nabi saya, makcik pakai tudung elok, Nabi saya. Makcik semayanglah elok-elok, Nabi saya. Makcik bacalah Quran, sedekahlah banyak-banyak, Nabi sayang. Yang ketiga, apa yang Nabi suka? Semayang. Nombor tiga yang Nabi suka ialah semayang. Tuan-tuan, sedang Nabi berbicara dengan sahabat, turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, aku suka 3 benda, kata Jibril. Pertama, menyampaikan risalah. Dalam dunia ni aku suka cerita pasal Islam. Yang kedua, aku suka apabila orang melaksanakan amanah. Tadi Abang Haji tanya, Ustaz, saya ni orang nak bagi saya jawatan, boleh ambil ke Ustaz? Jawatan apa? Jawatan JK masjid ke apa? Haji minta tak? Tak minta, orang offer, ambil. Bukan Abang Haji minta, orang dah bagi, orang percaya pada Abang Haji, ambil. Sebab dia yakin Abang Haji boleh buat kerja. Ambil, itu amanah. Jibril suka. Kita hari ni boleh buat kerja, tapi tak nak terima jawatan. Bila orang dia buat kerja tak betul, kita tutup. Tengok dia buat, tengok dia baca tak betul. Kalau kamu baca betul, kamu dah jadi imam. Aku tak boleh lah, aku sibuk. Itulah perangai kita. Suruh jadi tak nak. Bila orang lain buat, komplain. Bila nak jadi baik kita ni tuan-tuan? Bila nak jadi baik? Ini penyakit. Yang ketiga, kata Jibril, aku suka pada apa? Aku suka kepada orang-orang miskin yang sanggup dan sabar dalam miskin. Jibril pun naik, hilang. Tiba-tiba Jibril datang balik menjumpai seorang lelaki-lelaki. Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah suka kepada kamu yang hadir hari ini. Allah menyampaikan salam kepada kamu semua yang hadir pada hari ini, kata Jibril. Dan Allah beritahu kepada aku, Allah suka kepada 3 orang. Abu Bakar dah sebut, Umar dah sebut, Uthman dah sebut, Ali dah sebut, Jibril dah sebut, Nabi Muhammad dah sebut, Abu Dhar sebut. Tiba-tiba Allah sebut apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka pada kita? Pertama, Allah suka orang yang lidahnya berzikir, basah lidahnya berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tuan-tuan, Allah suka berzikir. Berzikir ni baca Quran, berzikir ni berzikir Allah, berzikir ni subhanallah, berzikir ni ceramah, berzikir tuan-tuan, segala benda yang baik-baik, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu benda baik Allah suka. Sebab tu kalau kita tahu satu benda, tegurlah. Kalau kita tahu satu benda, cakaplah. Allah suka. Kita tengok satu orang masuk dalam masjid tak solat, sunat tahiyatul masjid. Kita kata, abang, apa salahnya buat solat? Solat sunat tu disukai oleh Allah. Saya nak cakap pada tuan-tuan, bila kita nak menyuruh orang, jangan marah dia. Saya banyak dapati orang-orang hari ini, kalau nak tegur, dia suka tengking. Ini apa ni? Bodoh. Bodoh, lembu. Jangan cakap macam itu. Ini kenapa tak pakai tudung ni? Bodoh. Nanti kena bakar rambut kamu tahu. Jangan cakap macam itu. Cakap dekat dia pelan-pelan. Akak, kalau akak bertudung, Nabi suka, Allah pun suka. Cuba lepas itu. Allah suka orang yang menutup aurat. Kalau kita tengok orang yang tak solat, cakap pelan-pelan pada dia. Solatlah. Kita akan selamat bila kita solat. Lebih lunak dan lebih diterima orang, tuan-tuan. Sebab kita takut bila kita kasar, kita tak jadi zikir. Sebab tu zikir ni pelan-pelan. Ada orang yang berzikir lepas sembahyang, satu masjid tengah. Sampai orang yang sembahyang di belakang pun berzikir sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sembahyang ni pelan-pelan je, pelan-pelan zikir. Yang kedua, apa yang Allah suka pada kita?
Yang keduanya, hati yang khusyuk. Allah suka yang kedua pada kita ialah orang yang khusyuk dalam ibadat. Semayang khusyuk, mengaji khusyuk, baca Quran khusyuk. Banyak orang yang baca Quran tapi hati tak khusyuk. Banyak orang yang semayang tapi hati tak khusyuk. Banyak orang yang dengar ceramah tapi hati tak khusyuk. Yang ketiga, yang Allah suka siapa? Orang yang Allah uji dan dia sabar dengan ujian. Depan saya ni semua Allah uji. Dengan saya pun Allah uji. Allah sayang tuan-tuan, dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji tuan-tuan dengan apa? Sakit. Tuan-tuan sabarlah, Allah sayang. Allah uji kita dengan perceraian suami isteri. Sabar tak? Sabar, Allah sayang. Allah uji dengan kematian keluarga. Sabar. Allah uji tu, bila kita sabar, Allah sayang pada kita. Allah uji pada kita apa? Miskin, duit tak ada. Sabar. Sabar, Allah sayang pada kita. Apa semua bentuk yang ujian, itu tanda Allah sayang. Allah uji pada tuan-tuan sehat. Sabar, jangan buat jahat, buat ibadat, Allah sayang. Allah uji pada tuan-tuan kaya. Tuan-tuan jadi orang yang baik dengan kaya tuan-tuan. Tuan-tuan sabar. Tuan-tuan tidak sombong. Tuan-tuan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hari ini kita belajar lebih daripada 15, 18, ada 21 benda yang saya sebut pada tuan-tuan, yang Allah suka, yang Nabi suka, yang bila kita buat benda-benda ini tuan-tuan, sudah pastilah kita jadi rapat dengan Nabi. Sebab Nabi buat, sahabat buat. Dan bila kita rapat dengan Nabi, insya-Allah kita juga akan rapat dengan Allah Ta'ala. Bila kita rapat dengan Allah, balik rumah buka Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Banyak orang tanya, Ustaz, kenapa saya doa tak mustajab? Kenapa bila saya berdoa tak dapat, Ustaz? Sampai kita tak yakin dengan kita suruh orang lain doa untuk kita. Jawapannya, sebab 21 benda ni kita tak buat. Kalau kita buat 21 benda tu tuan-tuan, kita jadi rapat dengan Allah. Tuan-tuan tak perlu tak ada tangan berdoa. Tuan-tuan cuma terketik dalam hati, ya Allah, sampai hati dalam ibu aku, ya Allah. Tuan-tuan hanya mengadu pada Allah. Allah dengar aduan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terdetik saja dalam hati, ya Allah, lapar je, ya Allah, kalau lah ada rezeki, ya Allah, tunggulah Allah hantar rezeki. Nak jadi macam tu qarib, dekat. Inilah satu jalan ni tuan-tuan. Jalan yang Allah Ta'ala redha. Cubalah buat daripada 21 benda yang kita belajar pagi ini. Kalau kita boleh buat separuh, memadailah. Kalau kita boleh buat 21, masya-Allah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita boleh buat separuh ke pun bolehlah tuan-tuan. Kita buat pelan-pelan. Sebab Nabi kata 4 amalan yang aku minta kamu buat betul-betul. Yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi ni 21 benda ni tuan-tuan, 4 asas dia. Pertama, buatlah secara ihsan. Maksudnya apa? Buat yang paling baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat yang paling baik, semayang paling baik, sedekah paling baik, ngaji paling baik, suami paling baik, doktor paling baik, ustaz paling baik, engineer paling baik, pemandu teksi paling baik, peniaga paling baik, baik semua. Insya-Allah tuan-tuan jadi orang hebat. Yang kedua kata Rasulullah, jadilah orang ikhlas. Apa benda yang kita bincang pagi ini tidak akan berguna kalau tuan-tuan tidak ikhlas. Yang ketiga, buat bersungguh-sungguh. Bila stok tu buat sungguh-sungguh. Dan yang keempatnya, biar sedikit tetapi betul. Daripada banyak-banyak kemudian tak buat dah. Bila nak buat 20 tahun lagi. Buat sikit-sikit. Tadi saya sebut sembahyang malam, witir 1 rakaat cukup. Tapi tiap-tiap malam betul-betul buat. Daripada buat witir 3 jam 1 malam. Bila nak buat pula, tunggu Ramadan tahun depan. Jadi Nabi tak suka. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Mudah-mudahan saya doakan masjid ini seperti mana yang dirancangkan nak mencari dana 650,000 dapat dilaksanakan untuk buat lift untuk keselesaan kita
sidang Jumaat semua dan juga tandas yang berbeza-beza. Saya tutup ceramah kita pada hari ini dengan surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ayat ini tuan-tuan, bila tuan-tuan baca Yasin ke atau apa-apa hajat yang tuan-tuan nak buat, tuan-tuan baca ayat ini. Berhenti pada perkataan kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Berhenti pada kun, doa. Tuan-tuan ada sakit apa sekarang? Sakit lutut. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Fayakun. Ambil air, baca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ya Allah, hilangkanlah sakit kepala aku, migrain aku ya Allah. Fayakun. Berhenti pada kun, berhenti dan doa. InsyaAllah kuat. Okey, itu petua yang saya amalkan selalu. Inilah Tuhan tolong. Banyak Tuhan tolong. Mudah-mudahan Tuhan pegang apa yang kita cakap hari ini pun Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Yakin, yang paling penting dia sekali adalah yakin. Sakit kepala tadi yakin tak di sini. Itu yang saya buat ayat ceramah, ayat Syafi 30 juzuk. Ambil tuan-tuan. Banyak orang daripada Malaysia, daripada Singapura hantar macam-macam penyakit tuan-tuan. Ambil ayat ni, baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat tadi innama amruhu idza arada syai'an. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Bukan Fatihah. Jangan untuk baca Fatihah pula Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan. Baca surah. Dia baru tutup dengan innama amruhu idza arada syai'an. Boleh. Cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi produk Al-Barakah ada di hadapan sini. Tuan-tuan boleh beli untuk sekolah saya yang sekarang nak membina mahkamah perempuan asrama yang perempuan. Ada sesi jawab. Maksudnya saya nak balik ni pukul 1 kelas saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan Ustaz? Ditanyakan bagaimana untuk beliau jatuh cinta kepada Islam dengan sedalamnya, sebab kalau sekarang ini agak susah sehingga dia drag dirinya ke masjid untuk melakukan solat dan sebagainya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak merasakan halawatul iman? Halawah ni maknanya kemanisan iman. Nabi sebutkan beberapa perkara. Yang pertamanya ialah benci untuk menjadi kufur dengan sebenci-benci. Tak nak tiru perbuatan orang kafir, tak nak ikut, tak nak bangga dengan perbuatan orang kafir. Nombor 2 ialah tidak ada siapa lagi yang dalam hatinya yang lebih dia sayang melainkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiganya ialah hendaklah dia redha Islam sebagai agama dia. Maka siapa yang buat 3 benda ini tuan-tuan, dia akan merasa halawatul iman, akan merasa manisnya iman. Pertama tadi saya sebut dah pada tuan-tuan, redha pada kita tuan-tuan. Sebab hati kita, dalam jiwa kita hanya ada Rasulullah, hanya ada Allah Ta'ala. Kita redha dengan Islam. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita buat ini tak sia-sia. Saya datang daripada jauh, daripada Ipoh tuan-tuan, tak sia-sia, ada ganjaran pahala untuk saya. Tuan-tuan duduk sini berjam-jam, diri tak boleh, bangun tak boleh, duduk bersila. Tapi kenapa tuan-tuan seronok? Sebab tuan-tuan ini adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah Quran tak jemu-jemu tuan-tuan. Ada sahabat Nabi yang boleh khatam Quran 3 hari seminggu, khatam Quran tak jemu-jemu. Sebab apa? Sebab dia tahu setiap satu huruf yang dia baca satu pahala yang Allah janji pada dia. Jadi bila tuan-tuan rasa macam itu, insya-Allah tidak ada jemu dan tidak ada lugu untuk kita berada di dalam Islam. Wallahu a'lam. Apakah tujuan Allah mencipta manusia dengan kesederhananya menuju ke syurga ataupun neraka? Adakah dengan sebab kesalahan Nabi Adam kita manusia terpaksa menuju dunia? Tidak, tuan-tuan. Kata Allah sebut dalam Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fahaman yang mengatakan bahawa manusia ini diciptakan kerana kesalahan Nabi Adam dan sebagainya, itu bukan fahaman Islam. Malah Nabi Adam tu Nabi.
Allah ampunkan dia. Syaitan pun salah tapi masuk neraka. Nabi Adam juga salah, makan buah yang dilarang tapi akhirnya masuk syurga. Dan hikmah Adam dan Hawa dikeluarkan ke dunia. Dengan adanya Nabi Adam itulah lahirnya manusia yang begini hebat. Dan yang paling hebatnya ialah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Adam dan Hawa tak keluar daripada syurga, Nabi Muhammad pun tak ada, tuan-tuan. Jadi jangan tuan-tuan terpengaruh mengatakan bahawa adanya kesalahan Nabi Adam itulah kita yang menanggung sampai sekarang. Sebab itulah mereka mengorbankan pula anak-anak ini disebut sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Ini fahaman mereka, tuan-tuan. Ini bukan fahaman Islam. Tidak. Kita ni, Allah kata, ada orang tanya, dia kata kenapa Allah buat manusia? Akhirnya masuk syurga, akhirnya masuk neraka. Cubalah Allah tak buat manusia, takkan masuk neraka kita, kata. Saya jawab, Allah dia ciptakan kita, dia tinggalkan jalan selamat. Pertama, Allah bagi kepada kita hidayah akal. Kenapa kamu buat salah? Kedua, Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah Quran, hidayah kitab. Semua Nabi dapat kitab, dapat suhuf. Ajaran-ajarannya ada di zaman mereka. Sampailah kita hari ini Quran kata yang ini haram, yang ini halal. Kenapa yang kamu buat yang haram? Kalau kita masuk neraka bukan salah daripada Allah Ta'ala, salah kita sebab kita yang pilih. Mana ada orang dalam dunia sekarang tak tahu halal dan haram, tuan-tuan? Semua tahu. Sampaikan tadi saya sebut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, amalan yang Nabi suka, makan, minum dan sebagainya. Saya sebut tadi rambut Nabi dan sebagainya. Salah satu yang Nabi pesan apa? Bersin, tutup mulut. Yang kedua yang Nabi pesan apa dia? Menguap, jangan berbunyi. Yang ketiga, jangan berhembus ketika makan dan minum. Dan jangan minum atau makan sambil berdiri melainkan terpaksa. Buatlah kajian. Akhirnya mereka juga buat kajian. Bila buat kajian, rupa-rupanya orang yang minum tabiatnya minum berdiri. Dia buka peti ais di rumah dia, dia ambil botol mineral, dia langkah begitu je. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ni yang tuan-tuan dah nak keluarkan daripada badan tuan-tuan ni, karbon monoksida, hidrogen, oksigen ni, benda tu dikeluarkan. Bila tuan-tuan dah mengeluarkan benda itu tak semestinya masuk balik dalam perut. Sebab itu Nabi kata jangan berhembus. Benda tu patut dikeluar. Kamu hembus dalam air, kamu minum dia, kamu menjadi seorang yang tidak seimbang dalam pengedaran darah. Dalam pengedaran darah tidak seimbang, pengedaran pemikiran juga tidak seimbang. Serupalah orang yang makan dan minum berdiri. Cuba tuan-tuan tengok, dia tidak mempunyai keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan dalam kesihatan. Daripada situ kita dah tahu. Kamu daripada situ dah tahu. Pergi buat kajian di Mesir, buat kajian di Mesir. Pergi tengok muzium Kairah, tengok mayat perang. Cuba tanya siapa yang membelah mayat dia pada tahun 1976. Apabila kerajaan Mesir bawa mayat ni pergi ke Perancis, bagi ke Perancis, ada pakar yang membelahnya. Buat kajian, kenapa Ramses ini mati? Dia dapati bahawa ada garam-garam di dalamnya. Maka nak ditulisnya laporan punca kematiannya ini, banyak garam, banyak darah tinggi. Datang pembantunya, dia kata, doktor, jangan cakap lagi. Dalam Quran sebut, ada Firaun yang mati kerana terendam di dalam laut, mati lemas. Baru dia buka Quran, jumpa Nabi Muhammad tak pernah tengok Firaun, Nabi Muhammad tak pernah pergi ke Mesir, Nabi Muhammad tak pernah mandi di laut. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu Firaun mati lemas? Akhirnya doktor ini masuk Islam, tuan-tuan. Menunjukkan bahawa Allah tidak pernah zalim. Kalau kita memilih untuk ke neraka, puncanya daripada kita. Dan jangan cakap Allah lah yang menjadikan kita masuk neraka. Salah faham itu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah amalan yang terbaik bagi wanita dalam keadaan haid? Wah, banyaklah tuan-tuan yang tak boleh semayang, mungkin yang tak boleh puasa, yang tak boleh awam, yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh beriktikaf. Yang lain boleh buat. Orang yang haid boleh buat. Orang perempuan silakan datang majlis ilmu. Sebab tu saya suka pada tuan-tuan, buatkan satu tempat untuk orang perempuan yang muzur datang majlis ilmu. Kita kadang-kadang hanya buat untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan buka wuduk pun kadang-kadang tak ada.
Kadang-kadang kita tak sediakan. Cuba tuan-tuan pergi ke pasar raya, ada tempat untuk budak-budak bermain. Mak dia makan, mak dia membeli belah, anak-anak dia main dekat playground. Main. Kenapa di masjid tidak ada buat satu tempat khas? Anak-anak nak main papan jongkit, papan gelongsor, mak dengan kuliah, bapak dengan kuliah, anak main. Ada orang pula yang jaga budak-budak tu tuan-tuan. Kita boleh buat tuan-tuan. Kalau di tempat lain, di hotel kita boleh buat, di pasar raya kita boleh buat. Kenapa di masjid kita tidak boleh buat khas untuk mereka? Sediakan televisyen untuk mereka mendengar, letakkan meja, letakkan kerusi. Kita selalu faham bila datang masjid, kuliah duduk bersila. Kena makcik leha sakit kau? Apa salahnya sediakan dewan kuliah secara cantik untuk mereka? Tapi masalah kita tanah. Benda ni saya cakap mungkin sesuai di Malaysia. Ya, banyak lagi amalan yang mereka boleh buat, bersedekah, berzikir, berwirid. Tak menjadi satu kesalahan. Memasak. Ustaz, macam mana makcik nak puasa sunat? Makcik uzur. Kalau demikian makcik masak makanan, berilah makan berbuka puasa pada orang yang berpuasa. Pahala sama. Tak ada kurang pun. Macam mana dia dapat pahala berbuka puasa, pahala berpuasa, makcik dapat pahala sama. Kerana memberi pahala, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir Ustaz, ramai anak-anak sekarang suka menerima atau meniru amalan-amalan yang disukai oleh Barat, bukan Rasulullah. Tangan Ustaz. Ya, jadi kita kena cari jalan lah buat kempen. Ya, buat kempen. Sekarang anak-anak muda, kawan nombor satu ni mengalahkan mak bapak ada ialah handphone. Dalam handphone semua benda ada. Sebab kita kena ada badan-badan yang khas, yang mempromosikan Islam pula. Macam mana orang kafir, puak-puak kafir mempromosi budaya mereka. Kita orang Islam juga kena mempromosi budaya. Nak tak nak Facebook, Twitter dan sebagainya tuan-tuan, orang dah pakai. Tak boleh lagi tuan-tuan kata ada Facebook ni Yahudi lah apa semua ni. Kalau tuan-tuan tak pakai untuk kebaikan, mereka guna untuk kejahatan. Nak tak nak kita lawan juga tuan-tuan. Dan saya lihat hari ni kalau di Malaysia, alhamdulillah. Saya katakan pada tuan-tuan, saya cakap pada orang nombor satu di Malaysia, banyakkan program agama. Banyakkan. Bila kita buat program agama tuan-tuan, alhamdulillah. Anak-anak muda hari ni, dia pun tak pergi dah konsert. Mereka hari ni semua pergi konsert selawat, pergi konsert yang baik-baik. Itu kebanyakan. Kalau saya menganjurkan konsert dangdut, memang kena kutuk dulu. Yang datang ni tak tahulah tuan-tuan, mungkin 2-3 kerat je. Inilah kesan bila kita buat. Baru ni saya buat rancangan penting semua di Astro Oasis. Setiap minggu 2 juta orang yang menonton. Sejuta asalnya 250,000, meningkat sampai 2 juta. Dan sekarang di Malaysia menjadi fenomena pencipta sumah. InsyaAllah akan disambung lagi, akan dibuat lagi selepas Hari Raya nanti. Begitu juga rancangan saya kalau dah jodoh, akan disambung pada bulan 4. Sekarang sedang buat rakaman. Sebab apa? Sebab anak-anak muda sekarang minat ni. Jadi tuan-tuan kuasai teknologi, lawan balik teknologi kafir yang membawa kerosakan pada anak-anak muda kita. Kita tunjukkan kehebatan kita, kecanggihan kita. Dan saya yakin di sini ramai anak-anak muda yang bangga IT di sini. Jom jalan, jom buat kerja. Saya setiap pagi saya menulis dalam Facebook. Saya mengeluarkan kata-kata yang pendek tetapi boleh menyentuh orang. Saya menggunakan perkataan yang pendek supaya orang berfikir. Saya cakap begini pada Facebook saya. Satu perempuan mengadu dengan Ustaz, saya ditipu. Saya baik dengan dia Ustaz, tak sangka Ustaz dia tipu saya Ustaz. Sampai hati dia tipu Ustaz. Saya tak ada niat nak tipu dia Ustaz. Saya cakap akak. Sebab itu Nabi suruh kita berpada-pada. Sayang pun berpada-pada, benci pun berpada-pada. Disuruh berpada-pada. Jangan anggap kalau kita tak makan singa, maka singa pun tak makan kita. Jangan anggap bila kita tak makan singa, maka singa pun tak makan kita. Tidak. Cakap je tuan-tuan, daripada situ berapa ribu orang lain, berapa ratus ribu yang tengok benda itu tuan-tuan.
bawa saya bawakan. Itu baru ucapan. Saya kata, bosanlah melakukan maksiat, tetapi janganlah bosan melakukan ibadat. Diambil kata-kata itu, dijadikan sebagai tulisan. Dan yang paling saya seronok, bila ada orang buat ceramah saya tentang mata terbeliak. Balik rumah nanti tuan-tuan, cari YouTube yang bertajuk terbeliak. Kenapa terbeliak? Ustaz Kazim, dia buatkan satu video klip ceramah saya, tunjukkan macam mana terbeliaknya mata ketika nak mati, ketika nak menghadapi sakaratul maut. Saya tengok tu tuan-tuan, kalau saya bercakap hanya suara saya saja, belum lagi cukup berkesan. Bila ada gambar, ada suara saya, Masya Allah, sangat berkesan tuan-tuan. Saya tengok pun rasa nak menangis, takut tuan-tuan. Kalau saya dengar ceramah saya saja, tak nampak gambar, tak rasa sangat tuan-tuan. Tapi bila mereka buat gambar, subhanallah, sangat menyentuh jiwa tuan-tuan. Inilah yang kita kena buat. Itu juga kena gunakan medium yang sama, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih baik untuk menarik anak-anak muda. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Kazim Ilyas kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya cukuplah untuk sekadar ini. Soalan kita sebenarnya ada 60 lebih. Kesian kalau 60 lebih tuan-tuan, sampai Isyak Ustaz Kazim tak balik. Nampak kita di hotel lagi Ustaz Tapi kita taklah, kita ada ni Ustaz. InsyaAllah soalan-soalan tu mungkin kita akan jawab semula dari pihak kami insyaAllah. Tuan-tuan, kalau ada soalan yang belum dijawab, mungkin boleh hantar ke Facebook Ustaz Aziz dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri, bagi pihak Lembaga Mentadbir Masjid Darul Aman, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Kazim kerana sudi hadir pada pagi ini yang penuh barakah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan Ustaz Kazim punya dua orang, nampaknya bukan ceramah lah, bawa kedai kopi. Tapi tuan-tuan yang memeriahkan hari ini, terima kasih sebanyak-banyaknya sejuta penghargaan daripada kami kerana sudi hadir di Masjid Darul Aman yang kecil ini. Terima kasih atas sumbangan dan dukungan anda.